Alhamdulillah malam ni kita ada perbincangan berkenaan dengan online forex trading. Oleh kerana banyak sangat perbincangan dalam Telegram Lariba, grup Lariba, maka saya telah buat keputusan untuk kita bincang. Kejap, dia belum live lagi. Ya. Maka saya dah buat keputusan untuk kita bincang melalui online meeting dan juga melalui Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan, kita live sekarang dalam Facebook dan juga di Zoom meeting. Jadi saya nak buka apa-apa penerangan ataupun keterangan daripada kawan-kawan kita yang bergiat dalam forex trading untuk memberi penjelasan kenapa online forex trading ini harus, dan kita akan ambil daripada situ. Jadi saya persilakan sesiapa yang online sekarang ni ataupun ingin bertanya soalan ataupun ingin ajukan pendapat, dipersilakan. Okey, kalau tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa saya bagi, adakah trading itu diharuskan? Ya, adakah forex trading ini diharuskan? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham berkenaan dengan basic ataupun asas-asas apa itu duit sebenarnya. Apa itu wang sebenarnya. Apabila kita faham apa itu wang sebenarnya dari segi agama Islam, dari segi muamalat, maka mudah bagi kita untuk memahami sama ada sesuatu itu haram ataupun harus. Ya. Jadi bila kita memahami sesuatu asal ataupun usul dalam agama, maka kita punya pendapat, kita punya pemikiran akan menjadi mantap, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa soalan, teruskan. Mula-mula kita kena faham apa itu mata wang sendiri. Ya, apa itu wang itu sendiri. Ya, wang itu bukan komoditi. Wang itu adalah perantara pertukaran. Ya, antara jual beli barang dan servis. Dan wang itu adalah penyimpan nilai. Iaitu wang boleh disimpan dan diguna kembali untuk pengantara pertukaran. Dan wang itu merupakan unit kira-kira. Dan Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, az-zahabu bi-zahabi wa fiddatu bi-fiddati wal burru bil-burri wa sya'iru bi-sya'iri wa tamru bi-tamri wal milhu bi-milhi sawa'an bi-sawa'in mislan bi-mislin yadan bi-yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi-yadin. Sadaqa Rasulullah. Maksudnya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam, pertukarannya harus sama dengan sama, senilai dengan senilai, tangan dengan tangan. Maka jika terjadi perbezaan pada barang-barang ini, lakukanlah jual beli semahu kamu selama dilakukan di antara tangan dengan tangan. Ya, dalam hadis ini, Majma' Al-Fiqh Al-Islami ya di Jeddah tahun 1986, ini adalah perhimpunan ulama sedunia daripada negara-negara Islam ataupun dipanggil OIC. Mereka telah mengeluarkan fatwa bahawa mata wang fiat adalah harus, ya, berkenaan dengan wang kertas fiat, ia adalah mata wang pada hukumnya disebabkan adanya terdapat sifat nilai harga yang lengkap. Dan oleh itu semua hukum hakam yang ada pada emas dan perak adalah jatuh kepada wang kertas fiat, seperti hukum berkaitan riba, kewajipan zakat, jual beli salam dan seluruh hukum emas dan perak. Resolusi ini sama juga dengan majlis-majlis fatwa antarabangsa yang lain. Maksudnya, wang ini dikiaskan kepada emas dan perak. Apabila mata wang ini dikiaskan kepada emas dan perak, maka pertukarannya boleh berbeza-beza tetapi mesti on the spot. Ya, mesti on the spot secara learning atau secara tunai atau tidak secara tangguh.
Ini adalah huraian ataupun orang kata apa, summary daripada hadis tadi. Kalau emas dengan emas, kalau dia tukar, dia mesti secara langsung, secara tunai, sama jenis, sama jumlah atau sama berat. Kalau ringgit tukar dengan ringgit, dia mesti sama. Tapi kalau ringgit tukar dengan USD, dia boleh berbeza-beza pertukaran, asalkan pertukaran itu adalah secara langsung atau secara tunai. Ini adalah asas hukumnya. Ya, asas hukumnya. Baik. Saya tak nak pergi jauh pada situ. Saya nak buka kepada apa-apa soalan. Ya. Sebab apa? Saya bagi cuma orang kata apa? Asas berkenaan dengan wang, iaitu wang bukan komoditi. Wang adalah medium pertukaran sahaja untuk jual beli dan sebagainya. Baik, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa keterangan? Tak bolehlah saya cakap seorang sahaja, betul tak? Ya, ini adalah discussion. Ya. Irwan, ada apa-apa? Ya. Irwan, ada apa-apa perbincangan yang nak diutarakan dari segi pengalaman Irwan sendiri? Tak ada ya? Kalau tak ada, maybe yang saya teruskan. Ya, kalau ada, dia boleh interrupt saya. Apa itu forex sebenarnya? Forex adalah singkatan daripada dua perkataan, iaitu foreign exchange. Diambil perkataan for, daripada perkataan foreign, diambil for, exchange, diambil x. Jadi forex. Forex itu adalah foreign exchange ataupun pertukaran wang asing. Jadi forex atau pertukaran mata wang asing adalah proses menukar satu mata wang ke mata wang yang lain untuk berbagai sebab. Ya, biasanya untuk perdagangan atau pelancongan dan sebagainya, servis-servis yang bona fide. Forex trading adalah perdagangan pertukaran mata wang asing. Baik. Ini saya tak nak go through benda-benda macam ni. Baik. Jadi daripada hadis yang mula-mula saya sebut tadi, ulama telah mengeluarkan orang kata apa, garis panduan bagaimana kita nak buat pertukaran mata wang dalam Islam. Para ulama membahaskan tentang pertukaran mata wang dalam akad jual beli diberi nama bai' al-saraf. Bai' al-saraf. Bai' al-saraf maksudnya, bai' maksudnya jual beli, saraf maksudnya pertukaran. Maksudnya jual beli berasaskan kepada pertukaran. Seperti berikut. Berlaku serahan, iaitu qabat, wang secara on the spot atau lani. Maksudnya kalau nak buat pertukaran wang, dia mesti berlaku secara lani, secara on the spot, secara cash. Tidak dibenarkan khiyar syarat, iaitu tempoh bertenang. Kalau maksudnya nak tukar mata wang dengan mata wang yang lain, dia mesti berlaku tanpa apa-apa syarat. Maksudnya tempoh bertenang dan sebagainya. Tak boleh. Dia mesti persamaan nilai jika mata wang sama, tetapi boleh berbeza nilai jika berlainan mata wang, iaitu qiyas kepada emas dan perak. Kalau ringgit dengan ringgit nak tukar, dia mesti sama. Dia mesti sama. RM10 mesti tukar dengan RM10. RM10 kertas mesti tukar dengan RM10 shilling. Ya. Dan kalau nak tukar mata wang berbeza, US dollar dengan mata wang ringgit, dia boleh berlain-lain dan kadar, tetapi mesti on the spot. Dan tidak bertujuan untuk ihtikar atau menyebabkan kemudaratan kepada individu atau masyarakat. Tak boleh kita beli tukar duit, kita simpan beribu-ribu, berjuta-juta, nak tunggu harga naik, baru kita bertukar. Ya, itu dipanggil ihtikar. Apakah forex yang harus? Forex yang harus, ya, mengikut kata-kata ulama, ialah pertukaran wang asing, ialah servis, ya, khidmat atau servis untuk memenuhi tujuan keperluan pelanggan atau sebagai satu servis lain, bukan perdagangan mata wang semata-mata. Mata wang negara lain dikias dengan emas, ya, dan perak. Oleh itu boleh ditukar dengan kadar berbeza ikut persetujuan, asalkan dilakukan on the spot atau secara lani. Maksudnya, wang boleh ditukar kalau ada sebab bona fide, sebab lain. Ya, maksudnya subjek dalam pertukaran mata wang itu bukan subjek mata wang, dia ada sebab lain. Kita tukar mata wang, kita nak pergi overseas. Kita tukar mata wang, ya, sebab kita nak hantar duit ke Jepun. Kita tukar mata wang sebab kita nak beli barang-barang daripada US. Kita tukar mata wang sebab kita nak
beli rumah di Australia dan sebagainya. Maksudnya kita ada servis yang bona fide, yang tulen. Sebab tu kita nak tukar mata wang. Sebab apa? Mata wang ni adalah medium pertukaran. Medium pertukaran, dia bukan barang komoditi, ya, barang komoditi. Money changer menawarkan servis mata wang. Ya, dia buat servis tukar mata wang. Kemudahan yang kepada yang ingin tukar mata wang asing atau tempatan, penduduk tempatan yang keluar negara atau melancong keluar negara. Jadi dia ada servis bona fide, ya, servis bona fide. Jadi kalau kita nak pergi umrah, kita nak pergi melancong ke Korea, ya, kita boleh tukar duit tu sebab kita ada tujuan bona fide, ya. Tujuan yang tulen untuk kita tukar mata wang tu. Bukan semata-mata mata wang tu untuk menjadi satu subjek atau barang dagangan untuk kita perjual beli. Semua perkhidmatan yang melibatkan mata wang asing dikawal selia oleh penasihat syariah, bank, perbankan Islam dan juga bank negara. Baik, di perbankan Islam mereka tak buat online forex trading. Mereka tak buat online forex trading. Mereka tak buat online forex trading. Di perbankan Islam mereka memberi servis kepada pelanggan tukar mata wang, ya, kalau ada sebab bona fide sahaja. Ya, sebab bona fide sahaja. Jika mereka tukar mata wang di perbankan Islam, mereka tak ada pun leverage, margin dan sebagainya. Itu benda haram dalam perbankan Islam. Mereka tak ada benda tu. Kalau mereka nak buat forward pun, mereka ada penyusunan yang betul-betul. Ya, tak ada langsung apa ni, leverage dan sebagainya. Benda tu haram di sini Islam. Perbankan Islam tak buat leverage, tak buat margin. Perbankan Islam memberi servis forex sahaja, tidak membuat forex trading semata-mata. Ya, mereka ada buat pertukaran over the counter, ya, untuk orang-orang nak pergi overseas ataupun orang overseas datang sini, mereka ada foreign currency account di mana kalau kita nak simpan US dollar saja, ya pun boleh di Malaysia. Kita kadang-kadang ada orang overseas datang kerja di Malaysia selama 6 bulan, mereka nak make sure that apabila mereka balik, mereka dapat the same amount of foreign currency. Kadang-kadang orang kerja di Malaysia ini, mereka diberi gaji dalam bentuk foreign currency, UK dollar ke, ya, ataupun UK pound ke, ya, ataupun US dollar ke. Mereka nak simpan duit tu supaya mereka nak preserve. Tak nak ada foreign currency ataupun exchange risk. Jadi contoh perkhidmatan melibatkan mata wang asing, ya, di perbankan Islam, foreign currency account, Islamic forex forward, remittance maksudnya pembayaran ke luar negeri. Baik, saya bagi explanation sedikit. Apa dia Islamic forex forward atau FX forward? Ia adalah servis untuk pelanggan yang terdedah kepada risiko pertukaran asing dalam perniagaan. Hedging saja. Apa dia hedging? Kalau kamu semua broker ataupun forex trader tak faham hedging, pergi find out apa dia hedging. Hedging maksudnya mereka promise atau berjanji dengan bank untuk beli mata wang ini di suatu masa yang akan datang, tetapi bank tidak berjanji untuk jual kepada mereka. Maka itu mereka buat kontrak dari segi promise kontrak ataupun dipanggil wa'ad mulzim. Wa'ad mulzim itu bermakna mereka berjanji untuk beli satu mata wang dengan kadar di masa hadapan. Bank tidak berjanji untuk, jadi akad tidak terjadi lagi. Itu menjadi maksudnya satu perjanjian one side. Dia bukan akad, dia berjanji. Dia bersangkutan dengan kemudahan pembiayaan seperti overseas contract financing I, buyer financing I, overseas investment financing I, import financing I, supplier financing I, term financing I dan trust receipt I. I itu kenapa? Sebab I ini semuanya Islamic. Islamic ini maksudnya mereka mesti diluluskan oleh penasihat syariah masing-masing supaya pertukaran wang asing ini tidak terlibat riba, gharar, maisir, bai' wa salaf. Antara syarat-syarat Islamic forex forward ialah akad bal al-saraf, bai' al-sarf, wa'ad mulzim. Wa'ad mulzim ialah unilateral. Maksudnya akad itu tidak terjadi lagi. Dia cuma janji satu belah pihak. Ya. Bank mempunyai hak menuntut kerugian mark to market mengenai lanjutan atau pembatalan masa hadapan. Jadi kalau sekarang ni US currency punya kadar ialah 4.2, mereka takut nak jadi 4.3, mereka buat Islamic forex forward, mereka janji dengan bank, ya, untuk beli lagi 3 bulan lagi ke,
4.25%. Bank tidak berjanji untuk jual. Kalau bank berjanji, dia jadi akad. Ya, baik. Jadi penyusunan untuk buat Islamic Forex Forward di perbankan Islam adalah amat teliti, tapi dia mesti ada servis untuk forex exchange sahaja, untuk trading sahaja. Dia ada sebab. Mungkin 3 bulan lagi dia nak beli barang dekat Australia. Mungkin 2 bulan lagi dia nak import barang daripada Amerika. Dia takut fluctuation in foreign currency exchange, maka dia takut dia akan ada foreign currency loss. Ya, jadi dia buat forex forward. Dia ada semua servis bona fide. Mereka bukan buat beli foreign currency semata-mata untuk keuntungan daripada perbezaan harga. Ya. Semuanya diluluskan oleh penasihat syariah dengan syarat-syarat yang amat ketat. Dan salah satu sebab yang paling penting dalam Islamic Forex Forward ni, mereka tak ada buat margin langsung. Tak ada margin haram. Dan servis over the counter, contohnya mereka buat telegraphic transfer, demand draft. Ya, kadang-kadang kita nak hantar ke saja, ya, kita bawa demand draft. Ya, draft tu apabila kita buat contohnya $1,000, maka bank akan membeli $1,000 daripada pasaran dengan rate yang mereka suka dan mereka akan jualkan kepada kita. Ya, dan servis over the counter juga untuk tukar mata wang asing. Jadi bank akan beli mata wang asing dan jual kepada pelanggan. Bank berurusan dengan wakil bank di mana ia ditunaikan atau dihantar. Contohnya kita beli $1,000, kita buat dalam demand draft nak bawa pergi Mesir, dan bila kita deposit di sana, bank di sini contohnya Maybank, dia ada urusan dengan satu bank di Mesir, contohnya Hong Kong Shanghai Bank sebagai wakil mereka di sana, mereka akan cashkan demand draft itu. Forex trading yang tidak diharuskan ialah online forex trading. Ya, maaf saya tulis forex trading sahaja. Ya, baik. Ya, perdagangan mata wang asing semata-mata untuk mengaut keuntungan antara perbezaan harga sahaja. Pembelian mata wang dan penjualan mata wang dilakukan untuk mata wang itu semata-mata. Tiada servis yang menjadi asas penyebab pertukaran mata wang. Tak ada langsung servis dalam tu. Ya, dia main tukar duit saja untuk dapat untung daripada perbezaan harga sahaja. Tak ada servis yang bona fide. Bukan mereka nak import barang, bukan mereka nak pergi bayar apa-apa fees anak-anak ke overseas, tak ada. Mereka buat untuk forex trading. Forex untuk keuntungan daripada perbezaan pertukaran wang sahaja. Ya, ini adalah bagaimana selalunya online forex trading dijalankan. Mereka akan download MT4 iaitu MetaTrader, ya. MT4 atau MT5 daripada platform ataupun broker, dan mereka akan mohon leverage. Ya, selalunya mereka akan mohon leverage. Bukan selalunya, memang biasanya. Ya, dia akan ambil leverage. 1/100 itu adalah ratio yang besar. Contohnya kita letak $1,000, kita boleh trade $100,000. Sebab apa? Untuk untung di forex trading market, ya, adalah amat susah untuk kita dapat untung yang selamatnya. Ya, kalau dalam $1,000, $1,000 saja, untung dia minuscule, orang panggil. Minuscule maksudnya. Jadi mereka mohon leverage. Apa tu leverage? Ya, leverage itu contohnya kita ada $1,000, kita nak dia bagi leverage 1:100, maksudnya kita boleh trade 100,000. Maksudnya $99,000 itu adalah hutang daripada atau pinjaman daripada broker atau platform. Leverage melibatkan pinjaman. Untuk dagangan mata wang selalunya dipinjamkan daripada platform. Dengan leverage, pedagang boleh dapat untung yang lebih besar. Ya, leverage 50% dan seterusnya. Ya, supaya kenapa dia buat leverage yang besar? Supaya orang boleh trade. Bila trade lagi besar, lagi banyak untung. Ya, begitu juga kalau trade rugi, mereka untung rugi lagi besar. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang mengatakan bahawa leverage ini adalah jaminan. Jamin ke macam mana pun, dia tetap pinjaman. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya pinjam RM1,000 daripada Ahmad. Ya, Yusuf menjaminkan, katakan dia garanti saya boleh bayar. Apa maksud jamin dalam Islam? Jamin adalah kontrak kafalah. Kafalah maksudnya garanti. Maksudnya Yusuf dengan saya kedua-duanya
kedua-duanya menanggung hutang itu. Kalau seorang tidak dapat membayar, seorang lagi kena bayar. Orang menanggung. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bahawa leverage itu adalah jaminan saja, bukan pinjaman, salah. Bila kita menjamin sesuatu, ia juga kita menanggung pinjaman itu. Ya, contohnya 1000 unit mata wang akan diperdagangkan dengan leverage 100/1 apabila pedagang sediakan 1000 unit mata wang, contohnya $1000 jadi $100,000 dengan leverage 100:1. Leverage adalah hutang dan terikat dengan syarat-syarat tersebut. Pedagang, ya, trader disyaratkan berurus niaga dengan platform, iaitu pemberi pinjaman. Platform bertindak sebagai wakil kepada pedagang dan mendapat komisen daripada dagangan. Jadi kalau kita ambil leverage daripada platform, kita tak boleh ambil leverage itu kita boleh pergi platform lain, tak boleh. Kita mesti berurus niaga, berjual beli mata wang dengan platform yang sama. Tak boleh tukar pada platform yang lain. Ya, maksudnya dalam pinjaman yang berupa leverage itu, kita terikat oleh satu lagi perjanjian di mana kita mesti berurus niaga dengan platform itu sendiri. Leverage dalam forex menghasilkan senario berikut. Mensyaratkan jual beli dan ijarah dalam pemberian pinjaman leverage. Maksudnya, apabila kita ambil leverage daripada platform, maka kita kena berjual beli, berdagang, kita mesti trade melalui dia dan kita mesti bayar the fees kepada platform itu juga. Leverage sebagai barang gadaian yang disimpan oleh pemberi gadaian dan digunakan olehnya. Maksudnya apabila kita ambil leverage tu, kita bukan dapat duit tu. Kita tak dapat duit tu tak masuk dalam akaun. Maksudnya tak ada qabat. Qabat maksudnya tak ada delivery of the money to us for us to trade. Maksudnya kita pinjam saja duit tu tak masuk dalam akaun kita. Maksudnya qabat duit tu. Qabat maksudnya apa? Kadang-kadang ada ustaz panggil qabat. Ya, qabat maksudnya tiada penyerahan. Ya, penyerahan, tak ada pengesahan penyerahan wang itu untuk kita trade. Oleh itu tidak berlaku qabat syar'i atas jumlah mata wang yang dipinjamkan kepada pedagang melalui kemudahan leverage. Okey, cross overnight, okey tak apa. Jadi tidak berlaku qabat syar'i yang diberikan oleh platform sebagai leverage dipegang oleh platform. Maksudnya walaupun dia bagi leverage, platform itu sendiri yang pegang. Oleh itu pedagang berurus niaga atas sesuatu yang tidak dimiliki. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Mensyaratkan jual beli dan ijarah, ya, dalam pemberian pinjaman yakni leverage menghasilkan baik dan wassalah, iaitu dua akad dalam satu ditegak oleh Rasulullah SAW. Maksudnya dia bagi kita pinjam, lepas itu diwajibkan kita berhak, ya, trade melalui dia, jual beli melalui dia. Jadi ada dua akad dalam satu. Jadi Nabi SAW melarang, mengharamkan jual beli itu disatukan dengan pinjaman, dipanggil buy wassalah. Ya, wujud unsur qad jarra naf'an. Pada qad jarra naf'an, iaitu pinjaman dengan manfaat. Apabila pedagang disyaratkan berurus niaga dengan platform melalui memberi kemudahan leverage. Maksudnya broker ataupun platform bagi trader pinjam duit melalui leverage, dia syaratkan trade melalui dia. Bila trade melalui dia, dia dapat manfaat. Jadi pinjaman dengan manfaat, ya, itu dipanggil qad. Qad maksudnya pinjaman, jarra dengan naf'an. Naf'an maksudnya manfaat, ya. Cross overnight charge kalau ada, ya, yang merupakan riba juga. Dan Imam Ghazali, tuan-tuan dan puan-puan, 1000 tahun yang lalu menekankan bahawa wang tidak dikehendaki atas kepentingan wang itu sendiri. Ya. Dan mata wang tidak boleh menjadi objektif jual beli. Mata wang tak boleh menjadi subjek dalam jual beli. Ya. Mata wang hanya menjadi medium pertukaran sahaja. Ya, hanya boleh menjadi perantaraan. Jika menjadi objek, seluruh sistem kewangan akan rosak dan terganggu. Siapa sahaja yang menggunakan wang yang bertentangan dengan objektif atau fungsinya adalah tidak berterima kasih kepada limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang fasik. Beliau berkata, Imam Ghazali berkata, jadinya barang siapa yang memulakan berjual beli mata wang untuk mendapat keuntungan perbezaan nilai, tindakannya sendiri adalah bercanggah dengan objektif asal penciptaan mata wang. Jika dibenarkan mereka berbuat demikian, kelak mata wang itu sendiri akan menjadi tumpuan
dan objektif, lalu akan bermulalah perbuatan ihtikar, iaitu simpan duit untuk menunggu harga mata wang itu naik dan jual. Dan Imam Ibn Qayyim, Ibn Qayyim, dalam kitabnya Al-Turuq Al-Hukmiyah membidas tindakan menjadikan mata wang sebagai barang komoditi dengan katanya, mesti ditegah bagi sesiapa yang menjadikan mata wang sebagai barang dagangan, kerana itu bakal menyebabkan kerosakan yang besar serta tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelusup masuk ke dalam masyarakat. Bahkan apa yang wajib adalah duit mestilah menjadi mata wang, orang berniaga melaluinya sebagai perantaraan komoditi, membeli komoditi, dan bukan pada mata wang itu sendiri. Wang tidak boleh menjadi subjek dalam pertukaran, dalam jual beli. Wang tidak boleh menjadi subjek dalam jual beli. Jadi tuan-tuan dan puan, kita bagi apa-apa fatwa, fatwa yang mengatakan online forex trading ini haram. JAKIM, tuan-tuan dan puan, dalam muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan, keputusannya Majlis Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali yang ke-98 yang bersidang pada 13 hingga 15 Februari 2012 telah memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing yakni forex oleh individu secara lorni, individu spot forex melalui platform elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara. Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini. Tidak boleh terlepas kalau kita buat online forex trading daripada leverage, daripada qajar naf'an. Kita tidak boleh terlepas daripada buy wa salaf. Kita tak boleh terlepas daripada gharar dan sebagainya. Itu banyak perkara haram dalam tu, tuan-tuan dan puan. Apabila kita terlibat dengan qajar naf'an, kita terlibat dengan buy wa salaf, kita terlibat dengan riba direct, tuan-tuan. Kita telah siapa yang terlibat dengan riba diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis Fiqh, Fiqh Islam sedunia, ini ulama sedunia tentang trade with margin. Margin maksudnya leverage. Dalam tahun 2006, keputusannya perniagaan dengan margin dan leverage jika melibatkan forex adalah haram dan berunsur riba. Ini adalah fatwa sedunia. Fatwa sedunia dalam tahun 2006, tuan-tuan boleh cari Majma' Fiqh Islami Sedunia atau Majma' Fiqh Islami, cari fatwa tentang forex tahun 2006. Apa-apa forex trading yang menggunakan leverage adalah haram. Fatwa Majlis Ulama Indonesia, yang ini ada orang kata Indonesia pun menghalalkan forex. Ini tuan-tuan boleh rujuk kepada Fatwa Majlis Ulama Indonesia ataupun MUIN nombor 28/DSN MUI ketiga /2002 tentang jual beli mata wang, dia sebut jual beli mata wang, dia wang As-Saraf keputusan fatwa hanya mengharuskan jika forex dilakukan bukan untuk tujuan spekulasi, ini mengambil untung atas perubahan harga untuk keperluan dan berjaga-jaga. Oleh kerana forex online adalah tujuannya spekulasi, maka ia tidak mematuhi keharusan ini. Jadi kepada sesiapa yang mengatakan Indonesia menghalalkan forex, dia adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar ataupun secara kasarnya dia telah menipu. Brunei pun tidak pernah mengharuskan online forex trading. Fatwa Negeri Perlis juga mengharamkan online forex trading sebab tiada qabat, ada riba, gharar dan maisir. Judi maksudnya dia buat betting on naik turun harga apa? Harga mata wang. Baik. Ada orang sebut, tuan-tuan dan puan, jika kita ada ilmu maka online forex trading adalah haram, adalah harus. Itu adalah satu yang tidak benar sama sekali. Tuan-tuan dan puan, kalau benda itu harus, kalau benda itu haram, kalau kita ada ilmu macam mana pun, ia tidak akan mengharuskan. Kalau minum arak itu haram, kalau kita ada ilmu dalam minum arak pun dia tidak mengharuskan minum arak. Kalau judi itu haram, kalau kita ada ilmu untuk membuat ilmu untuk berjudi, main roulette dan sebagainya seperti pergi genting, dia tidak mengharuskan judi. Kalau forex trading ini, online forex trading ini haram,
maka ada ilmu macam mana pun, ilmu candlestick, ilmu fundamental analysis, ilmu technical analysis, ia tetap haram. Ya, baik. Dan ia melanggar undang-undang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum. Maksudnya kita kena patuh kepada ulil amri. Apakah syarat-syarat patuh kepada ulil amri? Ialah apabila ulil amri buat undang-undang yang tidak melanggar syarak, maka kita wajib patuh. Ya, forex trading adalah jual beli mata wang oleh traders tidak berlesen adalah salah di sisi undang-undang, ya, di bawah Foreign Exchange Control Act. Ya, ini bukan sebab nak kutip cukai. Kutip cukai itu adalah perkara sampingan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Apabila forex trading ini tidak berlaku di segi channel-channel yang sah, maka keadaan mata wang kita akan menjadi tidak stabil. Apabila banyak mata wang itu di-trade bukan di channel yang sah, maka tak boleh dikontrol. Ia merupakan satu kesalahan. Sesiapa yang buat forex trading, online forex trading yang tak ada lesen merupakan satu kesalahan bagi seseorang untuk membantu, mendorong orang lain untuk membeli atau menjual mata wang dengan mana-mana orang melainkan orang itu adalah peniaga yang diberi kuasa. Sedangkan forex, foreign exchange ataupun money changer pun ada lesen, forex trader lagilah kena ada lesen. Tak ada lesen, salah di sisi undang-undang. Ya. Ada orang menganggap bahawa wang adalah komoditi. Ya. Ada pedagang forex ataupun trader mendakwa mata wang adalah komoditi kerana ada ulama mengatakan seperti emas dan perak. Bahkan ia adalah komoditi semata-mata. Yang ini banyaklah alasan-alasan daripada trader dan broker untuk mengharuskan forex. Ya, forex trading. Wang kertas kata mereka bukan emas dan perak kerana ketiadaan ilah iaitu riba emas dan perak iaitu berat timbangan pada wang kertas. Dengan itu mereka mendakwa. Tiada masalah jika semasa urus niaga dengannya wujud unsur tafadul, iaitu tambahan atau kelebihan, kekurangan nilai atau ketiadaan taqabud, ya, semasa akad. Oleh itu dakwa mereka forex trading adalah diharuskan. Ini adalah pendapat yang sangat minoriti dan terpencil yang sudah disangkal. Wang kertas adalah alat pertukaran dalam pelbagai urusan. Tuan-tuan dan puan, ada sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, dia pernah beliau berfikir untuk menjadikan kulit kerbau atau kulit unta, ada dua riwayat, sebagai apa? Sebagai mata wang, ya, mata wang. Dan disebut kenapa beliau membatalkan hasrat untuk menjadikan kulit sebagai mata wang. Dia takut dua benda. Satu, malam-malam orang pergi curi kerbau ataupun unta. Yang kedua, dia takut orang meminjam kerbau atau unta, dia menjadi riba pula. Nampak tak? Masa zaman Umar Ibn Al-Khattab pun dah tahu, buat duit dengan kulit pun boleh. Imam Malik mengatakan, rahimahullah, mengatakan apa saja benda yang dijadikan mata wang dan diterima oleh masyarakat, maka hukum riba itu akan tertakluk kepadanya. Menganggap wang kertas sebagai komoditi adalah tidak tepat sama sekali. Wang kertas berbeza dengan komoditi kerana nilai mata wang kertas tetap kekal sehingga pihak berkuasa membatalkan nilai mata wang. Ia berbeza dengan komoditi yang sentiasa mempunyai nilai apabila ia boleh dimanfaatkan. Wang kertas juga hanya alat pertukaran dalam urusan jual beli, sedangkan komoditi adalah benda yang dimanfaatkan. Ini menunjukkan perbezaan antara mata wang dengan komoditi. Sekiranya diterima pandangan ini, maka ia akan membenarkan amalan riba dilakukan secara meluas tanpa sekatan kerana mata wang kertas tidak tertakluk kepada riba. Apabila orang memfatwakan, mereka mendakwa bahawa mata wang itu adalah komoditi, maksudnya mereka mengharuskan perbankan konvensional. Na'udzubillah min zalik. Pandangan ini juga menyebabkan tiada lagi pengeluaran zakat ke atas kerana ia dianggap sebagai komoditi sahaja. Tengok macam-macam. Sebab itulah Majma' Fiqh Antarabangsa menfatwakan bahawa mata wang ini adalah dikiaskan kepada emas dan perak, dan dia mengambil hukum hakam emas dan perak seperti
ya, pertukaran mesti sama, ya, mesti ada hukum zakat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan malam ini, ya, forex trading adalah haram kerana dia ada riba, gharar, maisir, bai wasalaf, qadjarra naf'an, dan ia langgar undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, jika orang mendakwa bahawa ada ilmu, maka forex trading adalah harus, itu adalah tipu semata-mata, helah semata-mata, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak pelaburan di luar sana, ya, yang harus dan yang patuh syariah dan patuh undang-undang, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua forex traders, ya, broker dan sebagainya, ya, ini amat jelas mengatakan bahawa online forex trading dengan leverage dan sebagainya adalah haram di sisi undang-undang, haram di sisi agama. Maka saya nasihatkan kepada kamu, ya, bersaksilah bahawa hari ini saya telah kepada kamu, nasihat kepada kamu bahawa online forex trading itu adalah haram, ya, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada semua kawan-kawan yang traders, ya, yang broker, walaupun saya tak kenal, supaya kamu segera bertaubat dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan akan meninggalkan perkara-perkara yang haram ini, dan sama-samalah kita berusaha, ya, untuk membuat pelaburan dan perdagangan mana yang diharuskan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi jauhilah online forex trading sebab ia nyata haram untuk kita selamat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Ya, di akhirat kita tak bolehlah, ya, berpandukan kepada fatwa orang ni kata harus, ustaz ni kata harus, orang ni kata harus. Di akhirat, tak lama kita berdiri di depan Allah, kita sendiri akan jawab. Kita akan dipertanggungjawabkan atas pahala dan dosa kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita kena make sure, tuan-tuan dan puan-puan, apa jalan yang kita pilih, jalan itu akan membawa kita ke syurga, jalan itu akan menghindarkan kita daripada neraka. Ya, jadi siapa yang nak masuk neraka? Ya, tapi kalau kita nak masuk syurga, kita pilihlah jalan yang betul-betul, yang tiada khilaf, ya, yang tiada apa-apa keraguan padanya, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, baik, itu saja, ya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Saya buka soalan sekarang kalau tuan-tuan Fida, ya. Tuan-tuan ada soalan boleh type dalam Facebook ataupun type di apa ni, di dalam Zoom. Ya, kalau ada soalan sekarang silakan. Saya tunggu 2 minit. Okey, nampak saya ada soalan dalam Facebook. Entah, ya. Kalau okey, ada soalan. Kalau buat kelas ilmu trading forex, duit yuran itu halal atau tidak? Ya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan lebih kurang, jika aktiviti itu haram, maka pendapatannya haram. Maka kalau kita buat forex trading, maksudnya aktiviti itu adalah aktiviti haram, maka segala pendapatan daripada yurannya adalah juga haram. Leverage umpama diskaun. Maaf, ya, leverage bukan umpama diskaun. Tak apa, saya baca dulu. Leverage umpama diskaun, bukan pinjaman. Kalau deposit RM100 US dengan leverage yang tinggi, tetap dapat RM100 USD. Macam beli di Tesco. Ya. Kau ni dia confuse Tesco dengan trading. Ya. Semua ulama, semua orang yang buat forex trading mengatakan forex leverage itu adalah pinjaman. Dia mungkin tak faham apa itu forex trading. Soalan seterusnya. Apa beza individu trading dengan bank yang trading? Mohon penjelasan. Baik. Perbankan Islam tidak buat online forex trading. Ya, tak ada trading mereka. Mereka buat trading dengan bona fide. Dengan tujuan bona fide. Tujuan bona fide maksudnya tujuan untuk servis yang lain. Ya, servis yang lain. Servis seperti remittance, seperti servis over the counter, servis seperti foreign currency exchange. Ya. Ke foreign currency account. Jadi perbankan Islam tidak buat online forex trading semata-mata untuk ambil keuntungan daripada pertukaran wang. Mereka ada servis bona fide dan mereka tak ada langsung boleh buat. Ya, perbankan konvensional itu terpulang pada mereka. Individu kalau nak buat trading mereka kena ada lesen. Tapi kalau nak buat lesen, dapat lesen sekalipun, online forex trading adalah haram. Ya, adalah haram. Ya, baik. Boleh share tak pelaburan mana yang patuh syariah? Ya, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya,
boleh share tak pelaburan mana yang patuh syariah? Pelaburan macam-macam. Unit trust patuh syariah ada 250 unit trust patuh syariah. Boleh pilih tuan-tuan dan perempuan. Pilih daripada low risk, medium risk, ya, sehingga high risk. Ya, kalau tuan-tuan orang muda ambil high risk, orang tua macam orang tua pula. Saya yang kurang muda macam setengah-setengah orang, boleh ambil yang low risk. Jadi tuan-tuan kalau yang muda ambil yang high risk dalam unit trust yang patuh syariah. 250 unit trust yang patuh syariah di luar sana. Ya, di luar sana. Pergi cari ejen-ejen PMB Investment, Public Mutual, CWA, Philip Mutual dan sebagainya. Pergi tanya mereka, apakah pelaburan yang patuh syariah? Ya, mereka mesti tahu mana-mana unit amanah atau unit trust yang patuh syariah. Boleh belajar labur saham patuh syariah. Pergi ambil kelas-kelas saham, janganlah pergi ambil kelas-kelas saham yang melompat atas meja, melompat atas kursi. Belajar betul-betul teknik melabur saham. Yang ni melabur saham, ini kalau forex trader, siapa yang trader sekarang ni, yang buat online forex trading yang haram ni, ya, boleh gunakan pengalaman online forex trading seperti fundamental analysis, seperti technical analysis, candlestick dan sebagainya. Boleh guna pengalaman itu belajar untuk melabur saham yang patuh syariah. Lepas tu orang tanya saya pula, Ustaz, bukankah saham ini sama dengan forex? Macam mana? Fundamental dia sama. Fundamental maksudnya candlestick, fundamental analysis, technical analysis sama. Tapi mediumnya adalah berbeza. Wang tidak boleh didagangkan. Saham adalah apa, tuan-tuan dan puan? Saham mewakili apa, pemilikan kita dalam sesuatu syarikat. Jadi saham itu boleh didagangkan. Banyak soalan masuk hari ini, sekejap ya. Maaf ya tuan-tuan, saya ni kelam kabut je. Baik. Sekejap ya. Leverage adalah berdasarkan qard hasan. Tiada tambahan dalam pinjaman. Trader tidak perlu membayar sebarang lebihan kepada broker di mana berlakunya riba. Apa dia qard hasan ni, tuan-tuan dan puan? Ya, baik. Leverage, adakah leverage diberikan sebagai pinjaman? Ya, pinjaman yang berupa qard hasan? Ya, kalau betul diberikan sebagai pinjaman, mana pinjaman tu? Ya, kalau betul leverage diberikan sebagai pinjaman, mana pinjaman duit tu dapat di tangan kita atau tidak? Jawapannya tidak, sekali-kali tidak. Tak. Itu pinjaman. Apa yang terdapat kena? Tuan-tuan dan puan. Yang keduanya, apabila kita dapat duit, ya, kita trade juga melalui orang yang bagi duit, jual beli, itu menjadi buy wal salaf yang dilarang oleh Nabi SAW. Lepas tu dia ambil fees juga daripada trading tu. Daripada ambil fees pada trading, kita terlibat memberi fees kepada platform, maka kita terlibat riba. Jangan ingat riba ini hanya adalah pinjaman dan bayar lebih pada pinjaman. Riba ini ada macam-macam. Kalau kita ambil pinjaman, kita buat syarat untuk jual beli, itu pun menjadi riba. Sebab mengambil apa? Mengambil manfaat daripada pinjaman. Dia panggil qaddara naf'an. Kalau trade go minyak online, ya, apa-apa saja yang menggunakan CFD dan tidak mendapat kepatuhan syariah, ia adalah haram. Kursus saham bila lagi Ustaz? Itu insyaAllah satu masa yang lapang saya buat. Saya pun kelam kabut macam-macam kerja. Baik. Dan tuan dan perempuan, sekejap ya. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya akan teruskan jawab soalan daripada daripada Facebook, sebab saya punya handphone ni ada problem sikit. Ya, sekejap ya tuan-tuan. Dah pukul 10.15, jadi sekejap. Ini laju sikit tuan-tuan. Minta maaf sebab saya rasa saya ganggu ramai orang tidur malam ni. Kita buat kuliah lama sangat atas permintaan ramai. Tak apalah kita buat, walaupun saya pun agak sibuk juga, maaf ya. Sekejap ya. Facebook saya pula slow. Baik. Baik. Soalan, trade leverage ratio 1/1 boleh tak?
Trade 1/2, 1/4, 1/apa pun tak boleh. Leverage, apa-apa leverage pun tak boleh trade. Sebab apa? Tuan-tuan, kalau nak leverage 1/1, ya, tuan-tuan nak pergi trade apa, tuan-tuan? Tuan-tuan nak pergi trade apa? Ya, baik. Sebenarnya online forex trading itu haram, ada macam-macam sebab. Ada macam-macam sebab, bukan saja leverage. Apa ni, dia leverage, contohnya kalau nak trade dengan leverage 1/1, tuan-tuan pergi tukar kat money changer saja. Bagaimana pula dengan akaun ECN yang tiada spread? Spread bukan masalahnya. Bukan masalah spread yang menyebabkan haram. Ya, masalah leverage, masalah buy wa salaf, masalah qad jarra naf'an, masalah bila dapat leverage, kita tak dapat di tangan kita, dia tidak menyebabkan qabat yang sempurna. Ada sahabat saya minta tolong bertanya, bagaimana dengan hasil pendapatan yang diperolehi sepanjang terlibat dengan forex trading? Jika dia ingin bertaubat dan berhenti daripada forex trading, macam mana? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, apa-apa yang dia dapat dahulu yang telah dibelanjakan. Yang telah dibelanjakan itu adalah tidak boleh buat apa-apa, cuma dia boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya dia berhenti sekarang. Dia berhenti sekarang, dia tengok apa sahaja untung di atas modalnya dalam trade-nya, dia pergi bersihkan sedekah dan sebagainya. Okay? Baik. FCP, salam Ustaz. Jika satu hari nanti emas dan perak jadi mata wang utama kembali, adakah trade emas dan perak akan menjadi haram kembali sebab trade mata wang adalah haram? Ya, apa-apa mata wang tak boleh di trade. Ya, emas kalau nak trade pun dia bukan trade mata wang. Tuan-tuan dan puan-puan, emas dengan perak tidak akan menjadi mata wang lagi dah, insya-Allah. Ya, tapi bila emas dan perak menjadi mata wang, ya, dia akan jadi different form. Ya. Duit adalah duit, wang adalah wang. Tuan-tuan nak trade emas, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat duit dalam mata wang, tuan-tuan bukan nak letak 1 gram emas dalam tu. Orang tak letak 1 gram emas dalam tu. Ya. Baik, orang akan letak 0.4 dan sebagainya. Ya, 0.4 gram asal sedikit saja. Ya, baik. Saya nak tanya Ustaz, FCP average ke? Baik, wallahu alam. Ya, apa-apa saja trading saham contohnya dengan ada margin ataupun leverage adalah akaun konvensional, maka ia tidak patuh syariah. Option trading guna third party, yang ni malah itu panjang lebar nak cakap pasal benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya harap macam tu saja, ya, dah lewat dah. Nanti kita akan buat satu perbincangan lagi berkenaan dengan trading yang lain. Nanti saya akan jawab secara bertulis dalam Facebook, ya. Saya tak nak pergi kuliah yang lama-lama sangat. Dah pun lewat malam pukul 10.30 dah. Almost 10.30. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk daripada saya sendiri. Saya sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-A'z dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kawan-kawan kami, ya, dosa ibu bapa kami, ya Allah, ya Tuhanku, kami berikanlah kami, kurniakanlah kami hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami sejauh-jauhnya daripada apa saja yang haram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah rezeki kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada rezeki yang haram. Berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.